Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan Mukhtasar Al-Um pada muka surat 733. Muka surat 733. Demikianlah orang yang melakukan haji tamattu'. Situlah. Jadi berkenaan dengan demikianlah orang yang melakukan haji tamattu' sebenarnya dia berkait dengan perenggan atas itu. Jadi kita kena baca ayat atas tu takut tak ingat sebab dia kata demikianlah tu dia nak buat pengesah perenggan atas tu. Jadi kita baca ayat atas ni. Apabila seseorang melakukan haji tamattu', maka setelah selesai melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, hendaklah dia mencukur rambut. Tahallul lah. Maknanya sesat. Moga haji tak buat lagi. Pada saat itu bererti dia telah bertahallul, yakni sudah keluar daripada ihramnya. Setelah itu hendaklah dia menunggu datangnya hari tarwiyah, iaitu tanggal 8 Zulhijjah, untuk berangkat ke Mina sebelum zuhur. Sebelum berangkat ke Mina pada hari itu, hendaklah dia melakukan tawaf wada' ataupun wida' sebanyak 7 kali pusingan. Kemudian dia memulai ihram haji dari Masjidil Haram ataupun di hotel lah kalau Pak lah ni boleh katakan gitulah. Setelah sampai di Mina, hendaklah dia, ni kita ingat ni kita bincang ni dia masuk ke Mina dulu, dia tidak masuk ke Arafah. Ni. Kita tak buat pun ni. Kita bincang dah sebelum ni. Setelah sampai di Mina, hendaklah dia melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh di Mina. Kemudian bila habis waktu subuh, makna masuk 9 Zulhijjah lah, hendaklah dia menunggu sampai matahari terbit, waktu duha lah maksudnya. Lalu berangkat ke Arafah untuk wukuf di tempat mana saja yang dikehendaki, dengan catatan bahawa ia berada dalam kawasan Arafah. Asal duduk di kawasan Arafah. Apabila matahari telah tenggelam, hendaklah dia meninggalkan Arafah dan berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru menuju ke Muzdalifah. Ini masuk waktu malam lah maksudnya. Lalu dia mengerjakan salat maghrib, isyak dan subuh di sana. Demikianlah orang yang melakukan haji tamattu'. Kita kena ingatlah ni sebab tak nak kata ana buat catatan ini termasuk perkara khilaf lah. Perkara khilaf. Ana pun tak pernah buat ni. Tak lagi ni. Masuk ke Mina dulu ni. Biasa kita masuk ni dah kita pergi ke Arafah lah. Tak ada dah Mina. Mungkin kalau ada atas nama sendiri gitu ya. Tapi kalau hak tabu haji ni rasa tak ada buat gitu. Baik, seterusnya. Adapun orang yang melaksanakan haji qiran atau ifrad, maka dia wajib selalu dalam keadaan ihram hinggalah tanggal 10 Zulhijjah. Dia juga wajib melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang yang haji tamattu'. Hanya saja ketika dia telah melaksanakan tawaf dan sa'i sebelum berakad ke Mina. Ini dikira masuk ke Mina lagi ni. Tidak masuk ke Arafah. Mana sebelum bertolak pergi ke Mina tu, katakanlah dia telah tawaf dan sa'i. Tawaf ni maknanya tawaf ifadah lah. Dan juga sa'i. Sebelum berakad ke Mina, maka sekembalinya dari Mina, dia hanya berkewajipan melakukan tawaf. Tidak sa'i. Dan pada saat itu dia, maknanya dia 2 kali lah buat tawaf dia ni. Tapi sa'i dah. Kita Kelantan sebut sa'i. Sebenarnya sa'i. Tawaf ibadah dia 2 kali tu. Itulah. Sebab kalau kita kata, kalau isu tawaf kudum tu, tu tak terima masalah. Tu memang dah. Kita pergi tidak buat apa pun. Yalah, walaupun tidak wajib. Kecuali, memang ada kata wajib pun. Itu khilaf lah. Jadi hak ni 2 kali ni tawaf. Tapi sebab tu dia kena buat pula. Tapi sa'i dah.
Ha. Sebab kalau dia buat hak tawah mula-mula tu, tawah kita kata bukan tawah ifadah wajib, tak timbul masalah tu. Mana sebelum dia pergi ke Mina, dia buat dah tawah dah sa'i. Maka bila dia sesat di Mina, jadi bila dia mari pula ke Mekah tu, dia hanya melakukan tawah sahaja, tidak sa'i. Pada sa'i itu dia boleh berjimuk dengan isteri dia selepas dia tawah tu lah. Tapi jika dia belum melaksanakan sa'i sebelum berakad ke Mina, maka kembalinya dari Mina atau daripada Arafah, dia wajib tawaf sebanyak 7 kali dan juga sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kata Imam Syafi'i, saya berpendapat, boleh perak tu tu rekah tu saya berpendapat bahawa seseorang yang akan melempar jamrah, bukan jumrah tu, jamrah sebenarnya. Tu jadi bahasa Indonesia, tu jumrah tu. Jamrah, wukuf di Arafah. Saya berpendapat bahawa seseorang yang akan melempar jamrah, wukuf di Arafah, atau bermalam di Muzdalifah, disunatkan baginya untuk mandi dulu. Ni mandi sunat lah. Namun kalau dia tak mandi dan tidak wuduk ketika melaksanakan amalan haji, maka amalan haji dianggap sah. Tak ada masalah. Bahkan seluruh amalan haji boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang haid kecuali salat dan tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah ni maknanya tak ada wuduk, kita tak boleh lah. Itu maksudnya. Kerana tawaf itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah bersuci, yang ini dari hadas besar ataupun hadas kecil. Mana kalau tidak bertaharah tak boleh. Apabila telah sampai hari ini, kita percepatkanlah sebab ini ulah kaji ni. Apabila telah sampai hari nahar, mana hari 9 binatang 10 Zulhijjah, itulah hari raya tu. Dan beberapa hari sesudahnya, kita panggil hari Tasyrik itu. Tapi dia sebut juga hari Mina pun dia sebut. Dalam kitab ni seposi ni ada sebut juga. Baik. Apabila telah sampai hari nahar, yang ni tanggal 10 Zulhijjah, dan beberapa hari sesudahnya, hari boleh korban itulah, maka hendaklah mereka menyembelih kambing korban. Tak kira lah binatang dia nak korban tu, bolehlah korban tu. Baik yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunat. Korban yang hukumnya wajib, seluruh kulit dan dagingnya mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Mana tuai dia tak boleh habis. Ni dalam mazhab Syafi'i lah. Orang yang berkorban tidak boleh mengambil dan memakannya sedikit pun. Ada korban yang hukumnya sunat, dagingnya boleh disedekahkan sebahagian dan boleh dimakan oleh tuan milik tu sebenarnya. Nak simpan pun boleh lagi. Tapi kena ingat hak korban tadi tu, hak korban wajib tu sebenarnya ulama tidak sepakat tu kata tak boleh makan tu. Dia termasuk khilaf. Dia nazar sendiri pun sebenarnya ada juga pendapat kata itu. Mungkin dia nazar nak makan. Nazar nak makan daging, mana nak sembelih nak makan. Tapi tempat kita ni pakai tak boleh. Tempat kita ni pakai tak boleh. Dia hak ni gaya-gaya sama ni. Ya. Bab hukum korban nazar ni. Ya. Gaya-gaya sama. Kalau dia sebut nak makan kambing boleh. Kalau korban nazar tak boleh. Dia khilaf lah, dia khilaf. Sebab orang kita ni bila kata nak makan kambing tu maknanya nak melih lah. Ni dia gaya sama. Boleh katakan anak nak tahu, dia tanya demo. Jadi kalau kita pakai mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Dia boleh dikatakan masyarakat kita ni masuk pondok memang dia pakai tak boleh. Dia pakai tak boleh. Jadi kalau kita tak jadi orang penipal, kita pakai tu. Kalau tidak, dia jadi tanya banyak kau. Tanya ustaz tu. Tuduh macam-macam pula. Benda-benda gitu. Korban wajib. Kalau dia korban biasa ni sunat kan. Hak sunat tu tak ada masalah. Masalahnya wajib tu, tak nak kata dia tidak sepakat tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dah wajib tu kita tak boleh makan. Hak sunat tu memang boleh makan. Ni kita tidak bincang sebab tu bila habis kita 2 jilid lagi. Maulid kita baca fiqh 4 mazhab. Kita boleh tahu. Sekarang kita habis Syafi'i dulu. Maulid tu. Dan ana pun sebenarnya sambil baca ni ana kira belajar lah juga ya. Maulid ya. Sebab untung kita wasal luah agama ni. Bila kita tahu. Kita nak amal hak mana ikut ngok ulama kita belaka tu. Kecuali orang mengikat diri mazhab Syafi'i tak boleh nak pakai Syafi'i. Malaysia tak boleh. Malaysia tak boleh Syafi'i. Dak bukan dia gini dalam konteks Malaysia dia istilah sebagai hak rasmi negara bukan individu. Individu lain. Tapi kalau melibatkan isu mahkamah kepentingan awak kena ikut kajian. Sebab dia kadang-kadang dia melibat mahkamah kan. Lama tu hakim masalah lain. Ni masalah lain. Nak sesal lagu mana ki? Tu tak boleh. Sebab tu hak kerajaan tentukan tu kena ikut.
Tapi kalau kif fardu ain tidak melibatkan kita saja, KJL pun tak ambil peduli lah tu. Tak ada masalah. Cuba bayangkanlah kalau isu perceraian kita nak pakai mazhab lain dah. Sedangkan anak keluarga Islam tertuduh ni dah. Dalam mazhab Syafi'i pun dia tidak pakai seluah tu, dia pakai dia ambil untuk kemaslahatan. Bagaimana boleh ikut KJL tu? Kalau tidak jadi bercelaru. Gitulah. Kalau tak CVT masalah dengan apa dengan pemahaman awal, kita pakai taklih lah. Gitulah. Baik, seterusnya penyembelihan korban di hari-hari Mina 11, 12, 13 tempat kita biasa kita panggil hari tasyrik itulah. Boleh dilakukan di siang hari atau di malam hari. Tapi saya, kata Imam Syafi'i, saya lebih suka apabila sembelihan itu dilakukan pada siang hari. Pada hari-hari Mina ni diwajibkan untuk melempar 3 jamrah. Masing-masing jamrah harus dilempar dengan 7 batu dan tidak boleh melempar kecuali setelah matahari gelincir, mana masuk waktu zuhur. Setelah zuhur. Apabila batu-batu kecil untuk melempar jamrah, adapun batu-batu kecil ataupun batu kerikil yang digunakan untuk melempar jamrah, hak tu boleh ambil dari tempat mana pun boleh ambil. Kecuali tempat-tempat yang ada najis ataupun di masjid ataupun sumur jamrah tu, tempat jatuhnya batu kerikil tu, atau tak boleh nak kutip tu yang dipakai untuk melempar, tak boleh ambil tu sebab dia guna dah second hand ni. Menurut saya makruh hukum mengambil batu dari tempat-tempat tersebut. Imam Syafi'i kata makruh, kena ambil lain. Adapun ukuran batu kerikil yang dipakai untuk melempar adalah kerikil yang besarnya sama dengan hujung jari atau lebih kecil daripada tu. Kecil sungguh lah. Kalau masa anak khusus dia kata maknanya kurang pada 1 inci. 1 inci tu sakal lah. Seseorang tidak boleh melempar dengan 14 batu kerikil di tempat yang sama. Kalau ni kita sedia maklum, kita ada 3 itu. Nah, dia ngomong situ lalu 14 butir. Dia malah dia tu. Tak boleh. Apabila seseorang telah selesai melaksanakan ibadah haji, kemudian dia segera meninggalkan Mekah, maka diwajibkan baginya untuk tawaf di Baitul sebanyak 7 kali. Iaitu yang disebut sebagai tawaf wida' ataupun wada' ni. Hak ni pun khilaf juga. Setengah kata wajib, setengah kata sunat. Macam-macam lah. Semua dalam mazhab Syafi'i kita, dia kata wajib ni. Ada dua nama, wida'. Di segi bahasa dia masdar. Betul belaka. Wida' mana perpisahan. Dan kalau kita tengok dalam kaum mungkin, wida', lepas tu dia buat selagi wada'. Boleh belaka. Dia masdar lah, masdar. Sebagai akhir dari seluruh amal haji. Mana termasuk amal haji tu. Apabila dia telah keluar dari Mekah pada hari dia belum melaksanakan tawaf wada', maka hendaklah dia mengirimkan seekor kambing untuk disembelih di tanah. Melih kambing pula terin. Sebab tu baik buat lah. Kalau nak melih lepas buat pun boleh juga. Tapi tidak jadi sebagai bayar dam lah. Hukum antara laki-laki dan perempuan dalam masalah tawaf wada' sama saja. Kecuali perempuan yang sedang haid, dia boleh meninggalkan Mekah tanpa melalui tawaf wada' dengan syarat telah melakukan tawaf haji ifadah itu. Tak boleh lah mengapa syarat tawaf ni kena taharah. Kata Imam Syafi'i lagi, saya menyukai, yakni memandang elok, mustahab maksudnya, apabila seseorang yang hendak meninggalkan Baitullah, dia berdiri di multazam, iaitu satu lokasi sempit yang berada antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah tu. Orang panggil multazam. Ini antara tempat yang mustajab doa lah. Sambil mengucapkan kalimah ni. Kena hafal lah. Kalau tidak, kena kata tekak lah. Doa ni. Apa dia? Allahumma innal baita baituk wal abda abduk wa ibnu abdika wa ibnu amatik hamalatni ala ma sakharta li min khalqik hatta sayyartani fi biladik wa balaghatni bi ni'matik hatta a'natani ala qada'i manasikik. Kita wakah tu bunyi tu, manasikika. Takut manasikik tu dia kata ada juga sikit bahasa Arab ni. Manasik ni amalan haji engkau. Tu. Fa in kunta radita anni fazid anni ridha wa illa famin al-an qabla an tan'ay an baitika dari hada awanu insirafi in adanta li ghaira mustabdil bik wala baitika wala raghiba ank wa illa an baitik
Allahumma fa asbahni bil afiyati fi badani wal ismah fi dini wa ahsin munqalabi warzuqni ta'atak ma ahyaitani. Ni kita pun jadi teringat moga dia baca masa ni. Tak boleh baca rumah ni. Nak baca tu tak apa, tapi dia sifat khusus lah sikit ni. Apa dia? Cuba kita tengok makna dia. Ya Allah, sesungguhnya Baitullah adalah milikmu, dan hamba-Mu ini adalah hamba-Mu, dan anak perempuan dari hamba-Mu ini adalah anak perempuan daripada hamba-Mu. Dia wadah budak perempuan tu. Sebab amah tu makna hamba perempuan, abdun tu hamba lelaki. Engkau telah membawaku dengan sesuatu yang telah Engkau kuasakan untukku dari makhluk-Mu. Mana Engkau yang memberiku upaya kepadaku, itu maksud dianya. Sehingga mudah bagiku untuk sampai ke negeri-Mu ini. Dengan nikmat-Mu, Engkau telah hantarkan aku dan telah menolongku untuk menunaikan manasik yang telah kupersembahkan hanya untuk-Mu. Jika Engkau redha kepadaku, maka tambahkanlah redha-Mu kepadaku. Namun jika selama ini Engkau tidak redha kepadaku, maka sekaranglah aku mengharap redha-Mu sebelum aku kembali ke negeriku dan sebelum aku menjadi jauh dari rumah-Mu ini. Jika Engkau izinkan, inilah saat-saat terakhir menjelang kepergianku dari rumah-Mu. Bukan kerana aku akan mencari pengganti-Mu dan pengganti rumah-Mu, dan juga bukan kerana aku tidak cinta kepadamu, tapi kerana aku harus berpisah dengan rumah-Mu ini. Ya Allah, sejahterakanlah badanku dan berikanlah perlindungan dalam agamaku. Perbaikilah aku setelah aku kembali ke tanah airku. Tolonglah agar aku selalu menaati-Mu selama Engkau masih memberikan kehidupan kepadaku. Maknanya selama dia masih hidup lah. Dia pun habis itu sesuai dengan nak balik daripada Mekah ni. Sebab apa kita, bila kita berdoa tu, hamba-Mu ini adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu, dan anak daripada hamba-Mu. Hot tu anak terjemahan ubah sikit ni tu. Bahasa tu dia gini. Cuba tengok harap dia. Kita ambil hot tu. Wal abdu alih la tu maknanya hamba ni, makna dia lah. Abduka ialah hamba lelaki engkau. Wa bnu abdik, dan aku ni adalah anak lelaki kepada hamba lelaki engkau. Tu asal terjemah dia. Wa bnu amatik, dan aku ni adalah anak lelaki hamba perempuan ni. Mak kita lah tu. Mak kita lah tu. Tu baru tu terjemah. Kalau hak ni kan kita tak apa-apa. Saya baca lama dekat ni. Tak payah-payah. Tu apa ni? Dia gini, dia bezanya amah tu lah. Misalnya anak Maulana ada amatullah tasnim, hamba perempuan Allah tasnim. Amatullah Abdullah, hamba lelaki Allah. Tu gitulah maksud dia. Hak ni kan kita baca ke dalam masa semaya jenazah tu. Ni ada ni macam ni. Bukan lagu ni tapi sebut hak ni ada. Hadza abduka ibnu amatik. Ni hamba lelaki engkau, anak kepada hamba perempuan engkau. Tu kalau lelaki lah. Kalau perempuan, maknanya amatuk. Ibnatu amatik. Gitu. Habis dah segitu. Habis dah segitu. Masuk pula. Ada lagi tu. Perbahasan tentang penyembelihan korban pula. Habis tu, kita pergi pada perbahasan tentang penyembelihan korban. Kita terus baca sebab kita nak ringkaskan ni. Baik. Habis ni. Sekarang ni kita masuk bab korban pula. Muka tak ni baca nak klik kan tu. Tapi tu dalam surah tu lain. Dia banyak dah. Baca tekuk tinggi kita baca. Dia banyak dah. Tekuk baca tinggi kita baca dia. Ada ingat lah dia baca kalau aku dipanjangkan hantar sekali lah. Tidak menghalang kami sekali lagi. Dia banyak dah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Arab atau mana si ajar detail. Dia kata ada tu ada skill ada Bakal dia pun sengaja gantung doa tu teruk. Ni dak. Mari balik supaya dapat kembali. Tapi hak ni dia sebut ni klik kapur ni bukan kata benci pada rumahmu ni. Ada dah sikit tu. Sekarang. Bahasa ni. Dia terbaca kita ni dia kata ada seorang dia kata dia tak tahu dia tak so boleh mari dulu. Ada tahu kita si dia buat lama dak dia boleh. Kita tak mati ni. Dia sudah orang boleh mari pula. Tak suka
Kita baca tu mati. Dia kawan tidur. Dia orang di Topak ni dia pergi umrah tiap-tiap tahun. Haji memang dia pergi lah. Umrah ni bukan kadang-kadang bukan tidak sekali setahun. Kadang beberapa kali setahun dia mari. Cara dia, untuk isteri dia bawa dah. Lepas tu dia mari seorang. Ada ketika dia pergi Madinah, ada ketika dia tak pergi. Hak dia tak pergi Madinah tu dia atas 4,000 lebih cukup dah. Apa ni 5,000 tu cukup benar. Dia ambil hotel ni jauh. Sekilo lebih, murah. Dia tak big lah. Tak big hak bagasi dia. Petana tanya dia, jumpa mana lah. Petelang mana? Ya, dia tidak di masjid. Dia bawa big sana juga. Lepas tu baju bawa dua lah. Jemur setengah je kering. Kalau dia pakai tubuh boleh kering. Panah ni, mudah dia kata. Lepas tu dia makan hak sabir, berata. Dia tutup mah tak apa dia. Dia supaya anak pun biasa. Ada pengalaman berata kita nak terak. Supaya kita beli 15 ayat tu. Hak dah situ lah juga je. Jadi nak ayatnya sebenarnya kalau kita pergi niat nak ibadat, Tuhan buka jadi mudah. InsyaAllah. Okey, sekarang ni kita pergi pada perbincangan tentang penyembelihan korban. Imam Syafi'i berkata, menyembelih binatang korban hukumnya adalah sunat. Kecuali hak kita tadilah. Hak kita bincang khusus hak wajib tadi juga. Ni korban hari raya. Tak kait dengan pengerjaan haji ni. Hak dam tu lain, suku tu. Yang menurut saya tidak pantas untuk ditinggalkan. Moleknya kalau kita ada keuangan, buatlah. Nak tinggal semata-mata tanpa sebab, tu tak molek. Tapi dia sunat, bukan wajib. Barang siapa menyembelih haiwan korban, maka yang sah adalah sekurang-kurangnya berupa kambing saniyah. Tak ingat dah kita ada saniyah mengobincang masa zakat dulu. Dia buat bawah tu. Ulang kaji okay, ni. Kambing yang nama saniyah ni kambing yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. Tapi tak habis lagi tahun kedua, tak masuk tahun ketiga. Orang panggil setahun lebih. 1 hingga 2 tahun. Tapi tak masuk 3 lagi. Masuk 2 dah. 2 tu dia masuk dah. Setahun lebih lah. Bila kata masuk tahun kedua tu maknanya setahun lebih. Tak masuk 3. Itu maksud dia. Kalau kita kata tak sampai setahun, maknanya dalam tahun pertama. Itu maksud dia. Sapi pun sapi saniyah. Saniyah belaka. Jadi kalau sapi saniyah makna berumur tahun, umur 2 tahun lebih, mudah kita sebut 2 tahun lebih. Tapi bila kata 2 tahun lebih, mana tak masuk 3 lah. Unta saniyah pun unta berumur 5 tahun lebih. Berumur 5 tahun, masuk tahun ke-6. Maknanya 5 tahun lebih dia panggil. Supalah. Saniyah ni bukan dok 2. Ada sini. Bukan makna 2. Sini bukan makna 2. Dia istilah ni. Bukan makna 2. Mana kambing saniyah. Dia kena itu tu, dia kena tasydid betul tu pada ya. Saniyah. Kaedah dia mudah. Ni ingat ni Haji Nipah, almarhum Haji Nipah. Mudahlah orang tua tu dia wajak kita mudah faham. Dia kata bila kita nak tadhif, kita nak baca syiddah sabdu pada huruf tu, kita jangan tekan pada huruf sebelum dia. Kata tak jadi rosak. Misalnya saniyah ya tu tasydid, jangan tekan saniyah. Kalau nun kita tekan dah jadi tak comel. Saniyah. Saniyah. Nun tu biasa. Saniyah. Bau nyata tasydid. Tu cara kaedah baca Quran. Ni pun gitu. Jadi kalau sebut saniyah, awal-awal lagi tekan, jadi tak comel. Kaedah dia. Sebab tu kita sebut saniyah. Baru jadi nyata. Ni pun saniyah. Kambing. Saniyah lembu. Saniyah unta. Ni korban. Kambing tu masuk biri-biri lah. Baik. Bagi korban seekor unta boleh untuk beberapa orang. Imam Syafi'i berkata, an Jabirin annahum naharu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kambing tak boleh. Ni untuk unta lembu boleh. Tak tinggal tu tak. Tinggal. Perenggan yang kedua, tinggal ni pergi ke muka surat sebelah lalu. Ada pun waktu menyembelih korban adalah ketika imam telah selesai salat Idul Adha. Idul Adha. Apabila imam terlambat atau di suatu kampung tidak ada imam yang memimpin salat Idul Adha, maka diperkirakan bila waktu salat Idul Adha masuk, kemudian ditambah waktu untuk pelaksanaan salat 2 rakaat.
pada hari-hari Mina telah berlalu, tinggal 11 hari 13, maka sudah tidak boleh menyembelih korban. Maknanya hari masuk ngori, hari 13 tak boleh lah. Jadi bermulanya bila? Sesar tu imam, sesar semaya lah. Sesar semaya. Sesar sekali dengan khutbah, itulah maksudnya. Habis tu boleh korban. Tapi kalau dalam kitab Fiqh sini pun dia sebut, dia kata perlu wajib ke mesti sesah khutbah, kau sesah maya boleh mulai lalu. Sini pun dia buat sesah apabila waktu Allah ketika imam telah sesah salat. Kayak dia beza, kayak kita maya raya ni, kayak kita maya dulu baru khutbah. Hari Jumaat ni khutbah dulu. No. Ana baca dalam fitnah yang berlaku di zaman kerajaan Umayyah ni. Dia ada nama apa? Abdul Malik bin Marwan, ada? Abdul Malik bin Marwan. Katanya dia buat khutbah dulu. Hari raya. Waktu tu ulama kata tak sahih. Ulama pertikal lah. Setengah kata ya betul. Ada betul gitu. Baik. Isu dia boleh ke tak boleh, tu satu perbincangan. Lepas tu bapa dia buat gitu, satu perbincangan lain pula. Boleh ke tidak kita buat tu? Di segi fiqh boleh. Tapi bukan afdal. Bukan afdal. Tapi kalau anak kata Nabi tak buat, tak usah buat lah. Nak di segi fiqh. Supaya juga kita kata kalau di segi fiqh, boleh ke tak kita sembelih korban, kita gini akikah untuk segi kita? Boleh fiqh. Apa ada Nabi buat gitu? Sahabat tak ada. Baik, sekarang ni baca khutbah tu apa dia bincang lah tu. Oh, kerana nak suruh orang dengar sebab dia nak kutuk Sayyidina Ali. Hak tu sebenarnya ulama kata tak sahih. Dengan maksud tu. Tak sahih. Tu anda beri peringatan lah. Tapi hak sebetul Nabi buat terang adalah khutbah di mana semaya dulu. Lepas tu baru khutbah. Kalau Jumaat, khutbah dulu baru semaya. Baik, cuma di sini dia sebut apa. Jadi kalau nak kiranya boleh. Mana selepas tu imam sesah semaya tu, maknanya kita kata boleh selalu lah. Isu dia sekarang ni ada kan Nabi buat gitu. Kan selepas khutbah tu sesah baru buat. Cuma nak ayat boleh, bukan ayat molek. Kalau kita terima ni pun, mungkin saya pendapat. Nak ayat boleh sah. Tidak jadi kata korban biasa dak. Tapi, khilaf sunnah. Tu yang nak kata gitu ya. Mana? Tak pergi maya gaya. Dia dengar. Kau itu tak lupa. Sudah dah ni. Orang semaya. Dia lupa hidup tempat amal dah. Sah. Tapi lebih kurang lembu lah dia. Nyata. Lebih kurang nyata. Saniah juga. Lebih kurang saniah tadi. Cuma dia kata kalau imam terlambat, adalah sebab dia tu menggap pekoh ni. Dia buat andaya. Atau di suatu kapur tak ada tu imam nak menjadi imam, nak memimpin salat Idul Adha. Tak ada tu imam. Maka nak kira atas anggaran waktu lah. Setara mana? Kira-kiranya kalau semaya tu sesat, tambah selagi ekstra untuk lebih cermat, semaya 2 rakaat. Agak-agak berapa minit ambil? Kita tak sejam lah kita kata. Setengah jam. Mana lepas waktu duha tu setengah jam. Boleh lah. Ni kalau tak ada. Kecuali tu imam kata saya lewat sikit bismillah kena tunggu. Ni tak ada. Lepas tu kalau kawan tu mari lewat sampai pukul 11 lah ke mana? Orang tunggu tu pokok. Sakit pinggir-pinggir. Enggak kawan tu je ni pasti tidur lewat. Kalau anak baca khutbah lalu dah. Tapi masjid besar tak boleh. Kawan tu backing tu. No. Tu. Anak tak pergi dah masjid tu. Kena 2 kali. Kita buat minggu semaya ni kan. Maulid kita bawa habis budak-budak jik. Masa anak kecil lagi. Jari budak. Pukul 11. Anak pergi ke Dahar tu, pok dia nak melih binatang tu. Ada ke berlaku tak? Tak boleh lagu tu. Dia suruh tunggu tu imam, bukan makmum yang tunggu. Tapi tak boleh lah. Bahaya benda-benda gini. Jadi fitnah atas masjid, orang ngepek laku. Ni ingat 1/3 tu. Ni. Ni tu imam lah mak ni. Katakan berlaku. Maka diperkirakan waktu tadi, sepanjang sebut tadi lah. Apabila hari-hari Mina telah berlalu, makna hari tasyrik telah berlalu. Ni hak tidak mengerjakan haji ni. Hak mengerjakan haji kita sebut dah ni boleh sembelih waktu ni. Boleh puasa tu puasa, boleh puasa lah. Tapi kita tak boleh puasa. Kita duduk di tanah halal ni. Maka sudah tidak boleh menyembelih korban bila masuk maghrib
hari 13 Zulhijjah. Tak boleh lah. Okay, habis di situ ya. Kita pergi seterusnya. Korban seekor unta boleh untuk beberapa orang. Dalam hadis ni sebut lembu boleh seumpama tu lah. Cuma kalau kambing dan yang setarah dengan kambing, itu tak boleh. Misalnya Imam Syafi'i di sini dia kemukakan satu riwayat daripada Jabir an Jabirin annahum naharu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Diriwayatkan daripada Jabir bahawasanya pada tahun peristiwa Hudaybiyah, tahun apa ni? Kelima hijrah lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berkorban seekor unta atau sapi untuk 7 orang. Hak tak jadi, tak boleh masuk Mekah ni. Tak boleh masuk Mekah, ingat tak? Di Hudaybiyah tu kan? Nabi kata kita akan laksanakan haji fi amin muqbil. Tahun depan. Tahun hadapan, bukan tahun depan. Tahun hadapan. Tahun depan lain. Tahun hadapan lain. Tahun hadapan ni Nabi kata aku tak sebut tahun bila. Hadapan. Kata Imam Syafi'i, mereka yang ni para rasul dan para sahabat melakukannya kerana terhalang untuk meneruskan ibadat haji seperti yang kita sedia maklum kan peristiwa Hudaybiyah tu. Allah tabaraka taala berfirman yang bermaksud jika kamu terkepung terhalang oleh musuh atau kerana sakit maka sembelihlah korban yang mudah didapati. Suratul Baqarah ayat 109. Kita jumpa acak kali dah ayat ini. Baik. Yang dimaksudkan dengan firman Allah bila tak boleh nak mengerjakan haji tak kira lah atas sebab terhalang. Hak Nabi berlaku ni terhalang. Ataupun kerana sakit, kena sembelih binatang yang mudah dapat. Apa maksud ayat ini? Maksudnya hewan korban di sini adalah seekor kambing, seekor unta. Boleh untuk 7 orang yang terhalang, atau 7 orang yang melakukan haji tamattu', atau 7 orang yang melakukan haji kiran, atau 7 orang yang membunuh binatang buruan. Apabila 7 orang tersebut masing-masing membayar harganya, masing-masing membayar harga 1/7 dari harga unta atau sapi, maka hal itu diperboleh. 1 gear lah mudahnya. Kita panggil 1 gear. Apabila mereka tidak boleh mendapatkan seekor unta atau seekor sapi, maka gantinya adalah 7 ekor kambing untuk 7 orang. Seekor seorang lah. Cumanya, tak apalah tu. Imam Syafi'i berkata, setiap penyembelihan haiwan korban yang hukumnya wajib bagi seorang Muslim, maka janganlah ia menyerahkan penyembelihannya kepada orang bukan Islam. Itu maksud Nasrani di sini, makna bukan Islam. Tapi dah hal ini saya tidak mengharapkannya. Jadi kalau kita pakai Nasrani di sini dengan erti ahlul kitab, itu boleh. Itu boleh. Masalahnya lah ni ada ke tak Nasrani ahlul kitab ni? Masalahnya ahlul kitab ni kalau segi tarikh dia, maknanya kitab hak belum dipindah tu. Tapi kalau telah dipindah, dan dia berkufur dengan Nabi, sebenarnya tidak ahlul kitab tu. Tidak ahlul kitab tu. Kalau kita kata selepas dia berpegang kepada kitab yang telah dirosakkan, hari ni pun segitu lagi. Ana tidak nafikanlah sembelihan binatang di negara kafir tu dia ada kelonggaran, itu satu perbincangan lain. Kalau kita tengok dalam fiqh manazil, fiqh semasa tu dia ada perbincangan. Tak makan daging kita. Pergi tempat negara Islam pun ada, tapi 10%, tapi duduk ni berapa-ratus tempat. Kalau ayah tak apa, beli ayah hidup malah diri. Itu lain cerita. Masalah nak makan daging. Dia kata beli daripada India, mari daripada Afrika, Islam. Lah kalau ada. Dia ada lah pekoh situnya. Dia ada pekoh situ. Baik, seterusnya kita tidak nak bincang. Pembahasan tentang penyembelihan haiwan korban ini bahagian kedua. Kata Imam Syafi'i, penyembelihan haiwan korban yang sah berupa domba. Domba ni kita kata beri lah. Iaitu yang sudah berumur 2 tahun atau yang sudah cabut gigi dah. Cukup umur lah maksudnya. Atau berupa kambing yang berumur 1 tahun. Menginjak tahun kedua, malah setahun lebih. Atau berupa sapi, hasaniyah ni lah. Yang berupa 2 tahun lebih. Bila kata 2 tahun lebih, itu cukup dah 2 tahun. Masuk tahun ketiga dah. Atau berupa unta berumur 5 tahun lebih. Menginjak tahun ke-6 itu maknanya 5 tahun lebih. Haiwan-haiwan tersebut apabila umurnya kurang dari yang sudah ditentukan, maka tidak sah untuk korban. Korban hari raya ni, nahar ni hari haji. Kalau nak korban biasa, tu tak apa, kami kecek pun boleh. Baik korban tersebut hukumnya wajib atau sunat. Bila kata nak korban, yalah raya haji sebab kita duk korban sini, apa korban sunat lah. Tapi kalau korban wajib kerana denda, ataupun kerana kita mengerjakan haji,
Hak di Mekah kan, hak tu tak boleh. Hak tu memang kena ikut umur dia. Kena ikut umur dia. Tapi kalau hak sunat, tapi kalau untuk korban haji memang kena cukup umur. Kalau korban haji kena cukup umur. Tak boleh nak korban ikut-ikut say. Raya haji lah, maksud raya haji tu. Kita nak bicara hari nahar ni raya haji ni. Nampak tu? Raya haji ni. Cuma ada dari sini dia macam safe lah. Domba ni kalau kita biri-biri kan. Biri-biri patutnya tahun hingga 2 tahun. Kambing baru 2 tahun ke atas. Mana? Istilahnya. Domba. Kalau domba ni kita biri, kalau biri setahun boleh dah kan. Setahun boleh. Kambing pun boleh dah setahun. Kambing 2 tahun. Kambing kena 2 tahun. Kelas lain tu. Dia kelas lain. Sini kan dia pelajur. Tapi dia sebalik kan. Ia berbuat kambing dia berumur 1 tahun. Menginjak ke tahun kedua. Kambing umur 1 tahun. Ana tengok dalam pekoh tu serupa dia sebut. Ana tengok tu. Sebab dia besar, dia boleh umur setahun. Sebab ana tengok dalam kitab fiqh, misalnya ada satu artikel Indonesia pun dia kambing biri-biri dia ke sekali tu. Satu kelas. Sebab sini kita dia beri bel dia. Domba yang sudah berumur 2 tahun atau sudah tangga gigi. Atau kambing yang berumur 1 tahun menginjak ke tahun kedua. Dia ambil on ya. Silap kambing dia tidak. Domba tu besar. Domba tu besar sikit lah. Sebab dalam kitab hana rujuk tu dia tak ada buat pecahan begini. Ni buat pecahan ni. Atau tu. Mana kalau kambing mana setahun lebih. Maknanya kalau domba tu 2 tahun, mesti cukup 2 tahun. Balik domba kambing ke Indonesia. Domba tu besar. Dia gini, ana tengok dalam kaum Indonesia, istilah domba kalau di Indonesia makna biri-biri. Kalau biri-biri dia besar. Macam kita sini kan biri-biri yang mau setahun dia dah. Buat itu nak korban. Akikah lah boleh dah kalau mau setahun. Ya. Nanti ana cek balik ni. Balik. Balik kambing. Ana pun tak ingat dari segi khilaf. Sebab gini ana tengok tu, mana ada juga dalam mazhab Syafi'i pun dia kira serupa. Ada. Tapi sini lain ni tak perasan ni. Sini lain ni. Mana dia buat macam pecahan suku pula tu. So dia mungkin kita buat dua-dua tak. Saya ingat ana masa kita duduk Fardhu Ain dulu pun dia kira sama ya. Tapi ni lain ni. Kalau nak Ya. ekor. Oh gitu ni. Biri boleh kamu setahun. Kalau kambing tak boleh. Tapi sini jadi lagu lain ni. Balik kambing dengan kambing tu kembali. Tapi hak lembu dengan uta tu akidah. Kambing dengan kambing. Dan ana cek balik lah. Ana sebenarnya ni mungkin ada khilaf ni. Tak tahu. Lain. Ada kitab mengatakan biri yang kami itu lain. Kalau ekor kalau kita ada biri dia mau setahun itu boleh. Kalau kambing kena 2 tahun. Ini kami kecil pada biri lah. Besar. Sebab ada anak jumpa tu anak duk tengok, duk cek dalam. Tapi hak ni pekoh Syafi'i lah. Dia kata asal cukup umur. Istilah cukup umur. Atau cukup umur 2 tahun. Istilah cukup umur. Jadi sebab dia kira gini, hak bagi yang kata sama, saya ingat anak lah tapi anak cek balik lah. Dia kata dia macam satu level setara. Domba biri dengan kambing. Tapi sini dia tidak nampak tidak gitu ni. Sini ada perbezaan. Dua. Setahun tu. Hak tu berumur 2 tahun. Hak ni maknanya setahun lebih. Tapi tak sampai 2. Tak apalah tu anak-anak tulis sini. Kita nak cek balik hana pun tak ingat khilaf-khilaf dia ni. Imam Syafi'i berkata waktu pelaksanaan penyembelihan korban adalah kira-kira ketika imam sudah melaksanakan solat Idul Adha. Tapi kita kena ingatlah Nabi buatnya selepas selesai baca khutbah. Nak ayatnya sah. Dia gini, ni nak ayatnya bahawa kalau semula selepas tu kira jadi korban tu. Korban 10 Zulhijjah tu. Hari raya haji tu. Mana kalau buat sebelum tu jadi korban biasa. Dia nak ayat tu ya. Maulid tak maulid tu kena tengok Nabi buat bagaimana. Iaitu ketika sudah diperbolehkan melaksanakan Idul Adha. Waktu tersebut adalah ketika matahari sudah agak meninggi. Kemudian imam tersebut melaksanakan salat 2 rakaat lagu menyampaikan khutbah 2 kali dengan isi khutbah yang ringan. Apabila waktu sudah menunjukkan seperti di atas,
maka sudah sah untuk melaksanakan penyembelihan haiwan korban. Walaupun dia tak mai raya itu, boleh. Kena anggarkan waktu setengah jam kita kata, tak? Boleh dah setengah jam tu. Ni start dengan mai, tak kira nunggu tu. Oh, nunggu tu lama lah. Tu. Dia doa boleh lah, tak main doa. Lepas tu. Main doa dia, setengah orang tak apa setengah jam, dia dah kerja setengah jam. Lepas naik matahari setengah jam. Ya. Maknanya waktu duha lah, waktu duha. Permulaan duha ni. Hak dia nak ayat kita nak sembelih ni waktu orang panggil waktu yang paling ringkas lah. Maknanya kalau kita tak setengah jam tu kira-kira ala sabili takdir, kira-kira semaya 2 rakaat kemudian khutbah. Baik. Dia kata tak ada orang maya yang situ tak sembelih. Muka semaya kah pun lain no. Boleh jadi kalau zaman dulu. Tak, gola ni tak apalah kalau sahada. Maka boleh dah tu nak maya tu dia nak ayatnya. Nak sembelih tu. Imam Syafi'i berkata haiwan korban dianggap tidak sah apabila haiwan tersebut sakit dalam bentuk apa pun. Sakit, cacat lain. Dia cacat ni ada pembahagia dia. Kalau cacat yang nyata sehingga menjejekkan, sehingga nyata tak boleh. Tidak menepati ciri-ciri binatang korban. Tapi kalau cacat tu sikit lah, tidak menjejah pun. Misalnya telinga rabit sikit. Tu tak serabit ke daging pun kita sikit lah. Tu boleh. Tapi kalau patah kaki sehingga dia jalan pun apa itu, lama kata tak boleh. Sebab dia panggil cacat yang nyata. Kalau patah tu lagi. Kalau tu lagi patah. Hak tu dia bukan cacat sebelum tu dia kira tu. Mungkin hak tu boleh dan tak ada masalah. Sebab tu dia ada setengah ulama dia kata cacat ni buat apa ya sebut cacat tu tak boleh tu. Dia sebenarnya cacat tu, dia maksud cacat tu takut jadi daging tu tak banyak. Dia lebih harta anda tengok dalam kitab-kitab fiqh. Sebab tu dia kata kalau telinga rosak tu tak berkait dengan daging tu. Kita kata telinga sedap juga awak tu. Dia gini bila terbelah dia tidak ilah tu. Dia ada cuma dia terbelah. Jadi lagu tu lama kata boleh lagi. Tak baru ni ada orang telefon Hana, orang di apa ni? Apa dia panggil tepi patan. Alah ke Kedabulu. Dia kata lagu mana kami? Data kamu. Ana kata boleh. Boleh tu sebab dia bulu dia tu nampak macam ada macam penyakit kulit sikit lah. Tapi kalau kalau kikih pisah lah tak apa boleh. Sebab dia tak padal tu. Kulit saja. Tu boleh kata. Lepas tu orang tengok pun tidak nampak kembar. Sebab dalam kitab Fiqh Syafi'i kalau nampak seorang jadi rasa jejak tak boleh. Itu dia cacat yang ketara. Payahlah benda ni muka benda atas handaya atas kita rasa lagu mana. Sebab itulah kadang-kadang setengah ulama dia kata maksud dia gini ya cacat ni takut kurang daging tu. Lagi ni kena faham juga ni kitab baru nak tengoklah. Cacat dengan penyakit ni beza. Lama kita duk kata cacat padahal lembu tu berpenyakit. Penyakit tak boleh. Penyakit tak boleh. Nak cek tu kena ada ilmu juga tu. Rupanya bukan cacat ni, sakit ni. Tu tak boleh. Apabila seseorang berniat untuk menyembelih kambing tertentu sebagai korban, maka disunahkan baginya untuk mengatakan bahawa kambing ini kambing korban. Bahkan kalau dia letak tanda, sepuluh Nabi cok atas ni. Cok. Dia tak sakit pun. Sekadar dia orang panggil bulu ya. Cok. Sedekah zakat misalnya. Itu makna untuk korban. Untuk korban. Sebab pak kita ni dia buka tu dah. Apa ni? Kepik di lingkar tak? Lingkar. Ataupun setengah hari dulu kapur tu dia ikat tekak ni dia bubuh. Untuk korban dia tulis. Terai lagi mana kalau terlepas orang atas balik. Molek gitu takut jadi terlepas di dahar dulu. Tak jumpa pakar ini. Tak japak dia situ saja. Tak jumpa sudah. Tak jumpa sudah. Lembu. Di dahar. Kita juga tu lembu tu. Dia kata gati anak tu. Tak gati tak boleh. Memang jelas tu. Baik, tak apalah kita tengok sini. Ketika seseorang sudah berniat untuk mengorbankan seekor kambing, maka hal ini adalah bentuk kewajipan. Dia wajib mengorbankan kambing tersebut. Ia tidak boleh mengganti kambing tersebut dengan kambing lain, walaupun kambing lain itu lebih baik daripada kambing yang sudah dia niatkan dari awal. Ni kambing dia perah ni royak. Ni kambing ni saya nak korban tahun ni. Itu macam janji dengan Allah tu.
Waktu dia kata macam nazar. Iyalah. Itu khilaf tu. Ambil kata, kalau kita kata, ni kambing nak melek, nak korban ni. Ini macam nazar. Padahal kita kata sembelih korban kita boleh makan. Tapi kinazah tu. Jadi macam nazar. Sebab dia gini. Betul, memang betul anda tahu, cuma masalah orang kita ni bila dia sebut, sebab tu setengah-setengah dia kata nazar ni jelas dengan erti nazar. Tapi kalau dia maksud untuk korban pada 10 Zulhijjah, itu tidak dikena nazar. Nazar-nazar dia tidak berkait pada 10 Zulhijjah. Ni kan dia nak korban. Mesti contoh dia kata biasanya nazar ni dia kaitkan dengan sesuatu kejayaan. Mana kalau anak dia semua penyakit dia nak sembelih. Tu. Waktu nazar-nazar mana janji. Kalau dia kata dia memang kambing ni, lembu ni nak sembelih untuk harga haji. Hak tu. Hak tu hilah tu. Jadi nazar tu. Bagi anak tak terima lah tu. Kalau itu nak ya. Jadi kalau kita nak korban jangan senyap. Dia kata gapo. Gapo ni lembu ya, saja sembelih. Saja. Ambo tak nak ayat tu. Okey tak pelik tu. Kami ni dah kita tak ada tak. Kata gila, cabut di mana? Saya ganti. Kalau ada duit saya ganti. Ganti boleh ganti. Boleh ganti. Cuma kalau tak ada tu tak tahu nak buat gapo. Sebab dia itu. Boleh ganti lah maknanya. Boleh ganti. Cuma kalau dia tak ada kemampuan, duit pun tak ada, kambing tu pun dia kebeli, pun dia pera. Tu tak ada masalah. Tak perlu duk kota-kota gapo tu. Apabila seorang berniat untuk menyembelih kambing tu, tak apa, dia kena menyembelih kambing tak ada kambing lain. Kalau ternyata ia mengganti dengan kambing lain dan ia sudah menyembelih kambing tersebut, dia wajib sembelih kambing ada. Dia niat 2 ekor jadi. Jumpa kena niat tu pula, memelih tu pula. Parah. Kalau jumpa kena mulai juga. Wajib menyembelih kambing sudah itu. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang menjual haiwan yang sudah diniat untuk korbannya, dia jual. Maka jual beli tersebut tidak sah. Makna tidak sah ni, dia gini batal, maksud batal ni berlaku selepas sah. Kalau tidak sah, maknanya daripada awal lagi tidak sah. Sebab semaya tak sah, tak jadi akad takbir, tak jadi dah. Tapi kalau kata batal, asal jadi. Di tengah-tengah tu dia batal. Tu makna batal. Apabila haiwan tersebut hilang, maka dia wajib beli haiwan lain yang seharga dengan haiwan itu. Apabila ia ternyata haiwan tersebut harganya sangat mahal, iaitu mencapai 2 kali ganda dari haiwan lain, maka dalam keadaan seperti ini dia harus berkorban dengan 2 ekor haiwan yang harganya sama dengan 1 ekor haiwan yang dia niatkan untuk berkorban. Apabila harganya mencapai 1,5, mana sekali setengah, maka dia harus menyembelih 1 ekor haiwan lain. Kemudian sisa harganya dia gunakan untuk membeli haiwan lain atau disedekahkan apabila tidak cukup untuk beli seekor. Maknanya, katakanlah haiwan hilang tu 1,500. Nah, tiba-tiba ada haiwan lain untuk ganti tu 1,000. 500 nyucur tu dia sedekah lah. Sedekah. Dia beli haiwan tu, nilai haiwan tu 1,000, sedangkan nilai haiwan lari hilang tu 1,500. Tiba-tiba nak cari haiwan harga 1,500 tak ada. Ada harga 1,000. Jadi hak 1,000 tu dia meleh. Lepas tu hak duit 500 tu kena waktu duit cash. Dia agih pada orang miskin. Itu maksudnya. Tu anda kata tu khilaf tu. Khilaf sebenarnya. Kalau dalam mazhab lain dia kata dah tak ada nikmat. Ni kalau berkemampuan. Kalau berkemampuan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, maknanya katakanlah dia tidak berkemampuan, siapa tu dia kena waktu ubit juga taruh qadha. Siapa begitu? Tapi tidak terbeban lah selepas tu cuma taruh dia nak korban ke mana? Melepas dah 13 tu. Tapi taruh Ana sebut kisah ni berlaku dah kan, memang dia cari binatang lain. Tapi hari dalam tempoh hari tu juga, tahun tu juga, dalam tempoh 4 hari tu lah. Dah lah dia cari. Cuma dia tidak buat lalu, takut jumpa. Tapi dia tengok tak jumpa dah ni. Maka dia melih. Cari lain. Ya. Dia pakak nak buat dia tu. Hari tu dia tak nampak-nampak. Bayar dia ni. Ya. Ada guna. Pelakon nak Duit dah. duit dia. Bayar dia. Tapi duit tangan, masih ada tangan wakil lah. Duit kau dia Bayar. Bayar dia. Dia bayar tu. Tapi hari boleh tak sampai.
Dia gini lah bagi anak lah, setakat anak baca lah kitab lah. Kalau dalam kikis lagu ni, maknanya kalau kita nak arak kau tu akan terlepas 13. Hari 13. Hak tu hak molek-molek kalau duit kita guna duit. Hak tu sebagai hutang. Hak tu ada disebut. Sebab apa? Sebab kita niat dah tu. Cari duit lain. Hak mana tak boleh. Mana kau tu berdosa lagi kan. Jadi hutang tu. Tapi kalau boleh. Tapi hak tu pun bukan kata nas daripada Nabi. Pandangnya ulama mujtahid lah. Nak suruh tercapai hasrat tu kalau ada duit. Sebab dari segi niat dia nak beli dia. Memang. Bayar dah. Cuma talali orang lain. Isu mana kalau ada buat keluar lain hak tu tuntut semula. Hak tu sesat. Pendapat tu sebenarnya molek sebab dia tak terima waswah tu. Tak ada gedebang rumah. Cuma kisah kau itulah pula. Dia kira gitu. Jadi kita tak sepikir dia tu tak ada duit. Tak ada duit lain tak kira dah. Agama dia tak kira dah. Tak ada duit lain. Mana? Kau itu kena tipu. Tidak menjadi satu tanggungnya dia. Macam tidak terlekat hutang dengan agama dia. Sebab dia bayar dah. Baik, seterusnya lah. Kita pergi ambil sikit lagi. Okey. Saya berpendapat, kita habiskan ni. Saya berpendapat bahawa berkorban dengan seekor dha'n. Tu istilah mari pula dulu. Tak ingat lama. Dha'n ni. Iaitu kambing domba ni. Yang sudah mencapai 2 tahun. Artinya giginya sudah patah. Ni kes sekali ni. Tak ada pembezaan ni hasil ni. Kambing domba. Kambing biri-biri maksudnya. Yang sudah mencapai 2 tahun. Maknanya 2 tahun lebih ni. Masuk tahun ketiga lah. Yang giginya sudah patah. Patah ni mana cabut. Cari patah lepen ni. Gigi cabut ni. Salin lah. Ana pernah tengok. Ana pun tak tengok. Tuk Ana lah gemulah tuk ni. Kata lagu mana? Tuk kata dia balik dia akak. Memang tak ada. So, gigi mana? Atas pada gigi taring. Belakang. Gigi depan sana ya. Ni, ni tepi gigi taring ni. Tak sebab dia gelabik belakang. Gigi bawah ada kan? Bagi bawah. Dia tengok. Dia ana tengok hak depan kat mana. Asal ni sebab dia balik hari ni. Kita tak pernah tengok tu. Dia baca lagi kitab. Cabut gigi bukan gigi depan. Okey. Tu kena cek semula tapi anda betul lah masa budak-budak tengok. Memang tak ada soal ini asalnya. Dekat dengan gigi kalau kita kat gigi taring lah. Tepi tu. Dia cek situ. Sebab tu dia kalau orang nak beli nak ngekor dia akan tengok situ. Tengok gigi tu. Baik. Tu Satu bahasa Arab sama gigi dengan tahun. Sini. Asnan jamuk gigi. Sebab perubahan gigi tu dia menunjukkan umur binatang. Okey, tu aku tidak biasa binatang dengan tak tahulah mana tu. Baik. Supaya orang juga yang umur 70 ada gigi. Tak ada gigi. Orang tak ada kira gigi. Kira gigi nyanyi. Okey, cuba kita tengok semula. Saya berpendapat bahawa berkorban dengan seekor dha'n, iaitu kambing domba. Tiba sekali. Yang sudah mencapai 2 tahun atau gigi sudah saling gigi, cabut gigi lah. Itu lebih baik daripada berkorban dengan seekor kambing biasa. Sebab tak nak kata sebab anda tengok kita dia kata sopo dia mazhab Syafi'i lagi tu. Kambing biri-biri lebih besar daripada kambing biasa. Sebab dia kata lebih baik. Mana? Dia kata lebih baik daripada kambing seekor kambing biasa. Kambing biri-biri ini dia lebih besar daripada kambing biasa. Kambing domba. Maknanya kambing domba tu makna biri-biri sini. Tak. Lebih besar. Dia lebih baik daripada kambing biasa. Maknanya dia kata kambing domba tu maknanya biri tu. Sebab tu dia kata kalau kambing biasa ni tidak biri. Gitu tu bahasa dia tu. Sebab anda tengok tu disebut dha'nun. Sebab kalau kira dha'nun ini, kalau di segi ta'arif dia lah, maknanya kambing biri-biri yang berumur 2 tahun. Tapi sini kalau nampak ni bila sebut kambing domba, lepas tu lebih baik daripada kambing biasa. Makna kambing domba ni bukan kambing biasa tu. Maknanya biri-biri. Memang biri-biri sebab kita perlu besar kambing tak gitulah. Kuku mana pun kena pakai dha'n tu.
Jadi kalau kita tengok di sini, makna dha'nun ini makna kambing biri-biri, kambing domba tu kambing biri-biri, makna umur 2 tahun. Makna 2 tahun lebih maksud. Bila kata 2 tahun, makna 2 tahun lebih. Menginjak 3 tahun. Lebih baik daripada kambing biasa. Makna kambing biasa kalau cukup umur 2 tahun pun, hak tu lebih besar. Atau rasa daging lebih banyak. Rasulullah pernah ditanya, memerdekakan hamba yang bagaimana yang pahala lebih besar? Nabi kata, iaitu yang hamba yang harga lebih mahal. Dan hak tu yang dia kira paling saya lah. Hak tu lebih besar. Maknanya lebih berkualiti. Tak kalau binatang ni kualiti daripada daging banyak sikit lah. Dia tak kira comel kambing ni. Kita tengok dulu. Nak umur. Kurus tak apa. Asalkan murah cukup umur. Tu masalah kot. Ana pun sebenarnya tak ingat perbincangan dia punya perbezaan, dia punya itulah binatang tu. Dia ada, cuma ana tengok setakat ana tengok tu dia kesama saja. Ada sebut gitu pun. Tapi sini lain ni nampak ni. Lebih-lebih kita orang besar dia kata. Kalau lebih-lebih orang besar. Kita kita Tak ingat. Tak ada dalam kalau dalam internet baru ni kita tengok dah pun ni. Memang dia lain. Ada nama ke dia? Kita sebut dah pun ni. ada ingat. Tak ingat nama. Ana tengok dalam internet lah. Memang pungu dia memang besar. Dia ada nama lain. Bukan yak ada. Bukan yak. Bukan yak ada. Bing yang jenis bing ni macam bing tadi. Ana tengok dia punya dalam internet tu. Ada gambar dia. Ekor dia besar, ekor besar. Pungu dia memang besar. Betul lah. Sebabnya situ dia lemuk. Dia sebut situ lemuk banyak. Okay, tak apalah. Kita ambil soal lagi di sini. Jadi Allah berfirman, maka sembelihlah korban yang mudah didapati. Haiwan korban yang mudah didapati. Maksud haiwan korban yang mudah didapati, kata-kata ini difahami menurut Ibn Abbas adalah seekor kambing. Kambing biasa ni. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang melakukan haji tamattu untuk melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji agar mereka menyembelih seekor kambing. Hak tu anak kata ni contoh dah anak sebut dah. Masa anak dulu. Kalau tabu haji lah, dia kata bui pilih kambing ke biri-biri. Mana dia sama ke benda tu. Tapi kalau kita nampak macam tidak konsisten tak. Tak apalah tu kita boleh tengok semula secara tahqiq. Kita berhenti setakat tu dulu. Kita berhenti setakat tu dulu.